أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah kurnia bekal buat kita malam hari dalam bulan Syawal ini. Dapat sama-sama kita bertemu kembali hadir ke Dewan Baitul Salam, tak lain tidak bukan untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita di malam hari ini Allah Ta'ala ganjarkan buat kita kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, firman-firman Allah Ta'ala, mari sama-sama kita membuat pembacaan kembali berkenaan dengan Iqra' kita. Kalau boleh kita patah balik pada muka surat 32 Iqra' yang pertama untuk kita buat ulang kaji menyebut urutan huruf hijaiyah yang padanya ada 29 huruf. Jadi jom sama-sama kita sebutkan beramai-ramai. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai. Dia punya bunyi bukan Zai, dia punya bunyi Zai. Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Baik, jadi alif sampai ya yang selalu kita duk sebutkan adalah urutan huruf hijaiyah yang mana dia adalah kata ataupun dasar kepada pembacaan Al-Quran dan juga kitab-kitab Arab. Jadi bila kita tak dapat nak kuasai alif sampai ya ni, maka akan bagi impak lah dalam pembacaan Al-Quran. Ada orang tertukar ha menjadi ha simpul, ada orang huruf sin jadi sad, zai jadi zal dan seterusnya. Jadi sebab tu kena masterkan dekat sini. Baik, kita sambung pada Syahir. Iqra' 2 muka surat 6. Selaklah sebelah kanan sampai muka surat 6. Ain dan juga dal berbaris atas. Sebut sama-sama. Ada. Ada. Ain keluar dekat mana Syahir? Tengah-tengah tekak huruf dal, abang. Hujung lidah. Langgar mana? Gigit. Tak gigit. Hujung lidah, langgar belakang gigi atas. Ada. Nah, kalau kita tak belajar, tak cuba nak sebut, dia akan jadi ada. So, da, hujung lidah langgar di langit. Tak mau. Sebab tu salah. Dulu kami selalu kena tegur. Iyyaka na'budu. Budu. Maka guru kami kata, khata' ya syekh. Salah. So, cara bunyi dia, budu. Kat sini pun sama juga. Ada. Laju. Ada. Ba'a. Ba'ada. Ba'ada. Ra'ata. Ta'ara. Atara. Rata'a. Dekat sini ada huruf ta. Huruf ta tempat keluar sama macam huruf dal tadi tu. So, cuma dal sederhana, huruf ta lembut ataupun nipis. Kalau kita gemukkan ta jadi apa Syahir? Jadi ta, jadi rota'a. Tak betul lah. So, dia kena bunyi rota, rota'a. Ataupun, ataupun ra'ata dan seterusnya. Bawah. Abasa. Huruf sad macam mana Iti nak sebut Iti? Sad. Macam mana? Hujung lidah. Pergi mana? Bunyi kan? As, is, us,
Rasa kat mana hujung lidah tepi? Hujung lidah, langgar belakang gigi, bawah. Cuma beza dia dengan sin. Sin, nipis. Sod, tebal. Sebab kat sini kita baca abasa. Rasa tak hujung lidah? Dan sod, lupa lah hilang. Zun. Huruf sod, dia tidak melibatkan bibir. Jadi kita tak berhajat kepada so. Abasa. Kat sini kan. So'aba. Ya ghada. Ghayada. Huruf dot. Syekh Hisham macam mana? Huruf dot. Macam mana nak sebut? Dia ada 3 wajah. Wajah pertama. Lidah hak mana? Kiri atau kanan? Nombor 3? Keseluruhan. Langgar bahagian gigi atas. Sebab tu bila kita sebut ghayadha, kita rasa semua pergi. Ataupun kanan sahaja. Daripada tengah ke kanan. Ghayadha. Ataupun ke kiri. Ghayadha. Yang penting jangan depan sahaja. Nanti jadi huruf to. Nanti jadi ghayadha. Pasal depan sahaja tak mau. So kena gemuk. Ghayadha. So kadang-kadang kalau ada orang dia tak letakkan tempat dia sesuatu pada tempat yang betul. Ada yang baca walatolin. Dia tak perasan pun jadi walatol. Orang Jawa. Walatol. Tak jadi tak. Saya tengok waladdo. Waladdo. Kena rasalah. Dot. Baik, bawah dia pula. Hadhara. Ja'ala. Syataka. Nabagha. Ghayaza. Thaghafa. Ataqa. Mana'a. Thaqala. Nazama. Rahaqa. Wasa'a. Azala. Na'asa. Ghawada. Yaghada. Okey, yang ni pun masih lagi kita dalam bab nak training menyebut kalimah-kalimah Arab, huruf-huruf yang diletakkan dalam satu perkataan. Jadi jangan sampai bertukar huruf. Sebab kalau bertukar huruf, bertukar makna. Baik, ramai-ramai baca daripada ra'ata sampai habis. 1, 2, 3. Ra'ata, ta'ara, atara, rata'a, abasa, sa'aba, yaghada, ghayada, hadhara, ja'ala, syataka, nabagha, thaghafa, ataqa, thaqala, rahaqa, azala, ghawada. Taib, barakallahu fikum. Walaupun saya dengar tadi ada yang tergelincir juga. Nak menunjukkan kepada kita kalau dekat sini pun kita tergelincir, sangatlah tak mustahil. Dalam Ramadan itu hari, kita baca 30 juzuk pun silap-silap ada yang tergelincir juga. Sebab tu tak usah pandang rendah pada Iqra. Kadang-kadang ada orang dia kata, macam saya pernah dulu kat Baitul Salam. Hak lama kan. Ada satu makcik itu dia minta saya mengajar. Subhanallah. So, saya kata datanglah naik tingkat 1. So, dia kata tak maulah. Nak apa kita panggil? One by one. So, hari pertama saya jumpa dia tu, dia pun kata, nak mula pada mana ni Ustaz? Dia kata. Saya kata mula pada Alif Bata lah. So, dia kata, takkan level saya Alif Bata? Oh, subhanallah. Tu saya tanya, habis nak baca apa? Baca surah lah, dia kata. Saya dah boleh baca Quran lah. Saya pun kata, kalau macam tu, cuba baca Fatihah. Dia pun baca daripada A'udzubillah sampai Waladdallin. Kan saya kata saya boleh baca? Tu dia. Wah. Jadi saya kata, betul. Memang lancar Fatihah tadi. Tapi hampir 90% salah. Jadi, dia pun terkejut.
Macam mana boleh salah pula? Jadi kat situlah yang kita touch up balik, kita kata ramai orang boleh baca Quran, tapi kadang-kadang dia baca dengan emosi. Asal habis, asal khatam, sudahlah. Kita tak nak kejar macam tu. Biar lambat sikit, tapi kita dapat cara sebut yang betul. Macam malam ni lah, kita touch up balik huruf dot, macam mana nak keluar huruf dal, macam mana nak keluar huruf sin, macam mana nak keluar. Kena perhalusi semula, ingat-ingatkan balik. Baik, muka surat sebelah. Ra'a khataba hadama rakhaqa azama sarafa anaqa yas'a wajada syaghala ghasaqa dhahaka. Jika bacaan selalu dipanjang-panjangkan, mungkin kerana berfikir huruf yang di hadapan, maka bolehlah dibaca secara terputus-putus. Yang ni bagi mereka yang langsung tak kenal huruf lah. Tapi setakat hari ni kita rasa semua yang ada kat dalam dewan ni semua dah kenal dah huruf ni. Cuma kadang-kadang kita tergelincir nak sebut huruf-huruf tu pergi jadi huruf lain. Sambung. Talaba akhadha wada'a dhajara abasa bataqa fataha dhadha'a sa'ada ta'ana thabara ghadaba ghazara hasana nasyata raja'a. Baik, barakallahu fikum. Baik, ramai-ramai daripada atas. Ra, 1, 2, 3. Khataba hadama rakhaqa azama sarafa anaqa wajada syaghala ghasaqa dhahaka talaba akhadha abasa bataqa fataha sa'ada ta'ana thabara ghazara hasana nasyata. Baik, barakallahu fikum. Jadi, kalau kita dapat lihat dekat sini ada beberapa huruf yang menjadi kebiasaannya kesalahan. Orang kita bila baca Quran, yang sepatutnya tak payah muncung, dia suka nak pi muncung. Di antaranya huruf kha. Kha. Kita tengok tadi tu kan. Lepas talaba tu ada akho. Kami orang cakap akho. So, dia tak berhajat pada muncung. Sebab kha keluar dekat mana, Syam? Kat tekak bahagian mana? Bawah ke tengah ke atas? Kha. Bunyikan. Atas. Bau. Okey, ingat balik. Batang tekak kita keluar berapa huruf? Atas kali keluar apa? Kha. Gha. Tengah tekak. Ain dengan ha. Eti bawah sekali keluar apa? Ha dengan hamzah. Sebab tu dia bunyi a dengan Sebab tu dia tak berhajat kepada bibir. Tak payah kita baca akhadha, tak patut. Sepatutnya cukup dengan akha. Tebalkan sahaja bunyi dia. Baik, saya kira tak ada apa nak tanya kot dua muka surat ni. Mahir dah masing-masing insya-Allah. Cuma still jangan pandang rendah dan moga-moga Allah bantu kita untuk baca Al-Quran dengan lebih lancar dan tepat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jom sambung pada muka surat 83. Bawah sekali Syai. 33.
Jom. InsyaAllah. Boleh buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 83, ayat pun 33. Bawah kali. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون Okay, mata tengok betul-betul dan juga otak kita kena synchronize dengan sebutan juga. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Hak ni dia hanya sekadar input dengan baik-baik. Kenapa dekat as-salihat tu dia tak ada tun? Dekat qanita tun, hafizah tun. Faham tak? Perasan tak? Kenapa? Pasal pada as-salihat tu ada alif lam. Setiap kali ada alif lam, confirm tak boleh masuk tanwin. Jelas? Jadi takkan pernah kita akan jumpa ayat alhamdulillah, takkan pernah jumpa. Sebab setiap kali ada alif lam, dia mesti tak akan ada tan. Al-masjidu, al-mustaqimu. Dia tak akan jadi mustaqimun. Kalau tak ada alif lam, baru jadi mustaqimun. Faham tak? Al-Quburiyun cerita lain. Pasal dia pakai waw dengan nun. Dia jadi wawul jamaah. Untuk jamak mudzakkar salim. Ni kita nak cerita bukan pada jamak tak jamak. Kita nak cerita pada isim tu, bila dia boleh dinamakan isim? Bila boleh masuk alif lam. Boleh tak? Di antara ciri-ciri dia adalah kata nama bila boleh dimasuki alif lam. Jadi dekat sini, kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa as-salihat tak ada tun? Tapi lepas dia ada qanitatun, hafizatun. Pasal kalau kita perasan pula dekat qanitatun tu, tak ada alif lam. Hafizatun pun tak ada alif lam. So dekat sini just lah kalau kita baca kat rumah, itulah jawapan dia. Kenapa aku tak bunyi fasolihatun? Sebab takkan boleh bunyi pasal ada alif lam. Ilmu nahu semua diambil daripada Al-Quran. Jangan kita nak kenakan Quran dengan nahu.
Kan? Sebab tu ada orang dia cari salah Quran, dia bagi tahu Dr. Zakir Naik, dia kata aku jumpa beberapa kesalahan nahu dalam Quran. Jadi, kita nak kena faham ilmu nahu tu ambil daripada Quran, bukan Quran ambil daripada nahu. Okey, jelas. Sekali lagi. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Tanwin bertemu lam sampai bila-bila tak akan pernah dengung pasal hukum dia idgham bila gunnah. Jadi bunyi dia hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Okey, kalau nak berhenti dekat situ kena lajak sikit dengung dia pasal atas nun ada sabdu. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Inna Allah kana aliyan kabira. Mungkin memandangkan tak ramai orang, kita minta setiap orang baca 2 ayat ni lah. InsyaAllah. Kita mula Syekh Zun dululah kot. Start dengan a'udzubillah. InsyaAllah. Okey, bagi hak-hak dia dulu. Bagus. Hamzah kat bawah, ain dekat tengah. A'u, a'u. Kadang-kadang kita ni macam jalan menyeret. A'u, a'u, a'u. So, bagi hak-hak dia. A'udzu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tadabbur, suka saya nak dengar ramai-ramai baca daripada walikullin ja'alna ni. 1, 2, 3. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Baik. Jadi kita ambil manfaat daripada 2 ayat yang kita bacakan di malam hari ini daripada surah An-Nisa ayat 33 dan 34.
Di sini Allah Azza wa Jalla nak bagi isyarat kepada kita bahawasanya agama ini telah pun sempurna, di mana Allah kata walikullin. Maksudnya apa? Untuk masing-masing laki dan perempuan, ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kami telah pun menetapkan untuk para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kaum kerabatnya. Maksudnya dalam agama kita ni tak ada dakwa-dakwi dah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan menerusi faraid tersebut, maka sangatlah sempurna. Faham tak? Sebab kalau kita kembali kepada kehidupan duniawi hari ini, kita dapat lihat ramai orang berpecah belah dari sudut family hanya kerana harta. Kenapa dia dapat lebih, kenapa aku dapat sikit dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla cerita, kalau patah balik pada hukum hakam Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala ini, maka nescaya tak ada apa-apa pun kita nak gaduh kan. Jadi sebab itu, dalam kehidupan duniawi ini, yang paling kita nak kena dapat, kawan-kawan sekalian, teman-teman sidang penonton sekalian, adalah berkenaan dengan apa? Redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari redha manusia, banyaknya bermuka-muka. Tapi bila kita kembali kepada redha Allah Azza wa Jalla, kita tahu, abang aku dapat banyak ni, kakak aku dapat banyak ni, aku dapat banyak ni. Maka kita tahu ini hukum Allah. Maka kita akan redha. Tapi kerana kita hanya, macam Allah Ta'ala sound kita lah, bal tu'thirunal hayatad dunia. Kalian ni kok mana pun, kalian mesti terkesan dengan kehidupan duniawi ini. Tambah-tambah musim raya ni kan. Kadang-kadang kita pergi rumah kawan ni, kita pergi rumah orang tu, kita tengok besarnya rumah dia, banyaknya kereta dia, cantiknya rumah dia. Kadang-kadang hati ni terkesan. Pasal memang Allah dah kata dah, kalian memang akan terkesan. Tapi kok mana pun, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingatlah, akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Patah balik pada ayat ini, Allah nak bagi isyarat untuk lelaki, untuk perempuan, sebenarnya tak ada benda nak gaduh. Kalau boleh terima hukum hakam Allah Ta'ala, pasti berbahagia. Okey. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Allah kata, dan orang-orang yang kau telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagian-bahagian mereka. Kisahlah kaum kerabat ke, hamba sahaya ke, orang yang setia dengan kita, kalau ada perjanjiannya kita bagilah hak-hak mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jom kita pergi pada ayat 34 pula. Di sini kadang-kala ramai para wanita tak boleh terima hakikat. Kenapa lelaki dapat lebih, kenapa kami dapat kurang? So dekat sini Allah Ta'ala jawab, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ataupun suami itu adalah pelindung kepada perempuan, isteri. Qawwamun, lebih utama. Allah mengutamakan lelaki ke atas para wanita. Dan lelaki ini diciptakan untuk melindungi para isteri, perempuan. Nampak tak? So kita hidup di zaman penuh cabaran lah kot. Ada orang hari ni mungkin kehidupan dia berhajat kepada bantuan isteri. Tapi dia kena faham satu hakikat, Allah Ta'ala lantik kita untuk jadi pelindung. Maksud pelindung ni maksudnya bagi nafkah yang cukup. Makan, pakai, tempat tinggal. Faham tak? Tapi kok mana hidup ni ujian. Kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala berikan kurniaan, isterinya jauh lebih berjaya, gaji lagi tinggi daripada suaminya. Tapi tak bererti perempuan yang bergaji tinggi berhak untuk meninggikan suara, perintahkan, menyuruh-nyuruh, pandang rendah kepada suami masing-masing. Sebab hari ini ramai orang memperjuangkan human rights. Wanita pun ada hak-haknya, laki pun ada hak-hak mereka, so kami nak memperjuangkan hak kami. Kalau dia kembali balik kepada ayat ini, maka sepatutnya, tengok, lepas Allah Ta'ala cerita saja lelaki ni lebih utama berbanding perempuan, mereka dilantik menjadi pelindung ke atas para isteri, Allah Ta'ala kata, kenapa? Sebab para lelaki yang kita panggil berwibawa, Allah kata, wabima anfaqu min amwalihim. Pasal mereka ni dapatkan harta, mereka mesti nak salurkan pada isteri dan anak-anak mereka, pada family mereka. Kita biasa dengar kan, hadis Nabi kata, dinarun anfaqtum fi sabilillah. 1 dinar yang engkau ada, engkau bagi di jalan Allah. 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan seorang hamba, riqab. Dan 1 dinar yang engkau keluarkan untuk familymu. Mana yang terbaik? 1 dinar yang engkau bagi kepada ahli keluargamu. Kena faham. Kadang-kadang kita ni memang laju infak kita, bagi duit orang masuk hospital, rumah terbakar, banjir. Tapi kadang-kadang dalam rumah tu sendiri,
ramai lelaki dia terlupa nak bagi bukan kemewahan, maksudnya kecukupan kepada isteri dan anak-anak. So sebab apa? Sebab itu Allah Ta'ala puji lelaki-lelaki berwibawa ni. Sebab dia dapat hasil daripada apa kita panggil kepenatan, kelelahan dia tu, dia dapat rezeki tersebut, maka dia salurkan pada family dia. Ni yang Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian siapa? Orang yang terbaik terhadap ahli keluarga kalian. Wa ana khairun li ahli. Dan aku adalah orang terbaik terhadap ahli keluarga aku. Kalau baca status saya baru ni, saya cerita pasal Ummu Zara'. Ingat tak? Kan? So Ummu Zara' ni, tengok kalau kita baca kisah-kisah, ada 11 perempuan tu kan. Apa yang berlaku? Ada yang puji, ada yang mengeluh. Nak bagi isyarat, manusia punya sikap macam tu lah. Tak boleh. Kalau panggil 5 perempuan, nak suruh 5-5 kata suami dia yang terbaik, insya-Allah macam susah sikit. Pasti akan ada, suami aku kurang sini, suami aku lebih sini. Dia mesti akan ada tak puas hati. Dan untuk para wanita, jangan kerana kekurangan suami tadi tu menjadi, kita kata apa, sebab pemboleh kita meremehkan suami kita dekat media sosial. Janganlah, bahaya. Kan orang dia nampak suami aku tak macam orang dalam Facebook ni pun, suami aku tak macam orang lain pun. Jangan. Sebab masing-masing penuh dengan kekurangan dan tak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hargai suami masing-masing, hargai isteri masing-masing. Ini cara nak hargai. Allah kata dapat rezeki tu, bahagiakan mereka. Bagi makan, bawa pergi bercuti, belikan hadiah, belanja bunga ke, buah-buahan ke, apa yang dia nak, kita akan bahagia. Sebab kalau kita tengok bahagia tu pada orang lain, kita nak macam tu, kadang-kadang tak dapat. So ciptalah bahagia. Macam mana nak cipta bahagia, Ustaz? Balik pada firman Allah Ta'ala, insya-Allah bahagia. Ikut kadar masing-masing lah. Jangan tengok orang. Orang mungkin boleh bagi hadiah kereta kat isteri. Kita tak mampu. Kita bagi coklat bentuk kereta pun jadilah. Bagi dia happy. Macam tu lah. Kan? Mana tahu kita bagi, kita kata hari ni abang bagi coklat bentuk kereta. Mana tahu kalau Allah takdirkan, Allah bagi. Hadiahkan awak kereta sebiji. Boleh je. Dalam doa-doa, dalam ucapan-ucapan kita, jika dipasang dengan azam dan juga tawakal pada Allah, Allah Maha mendengar kot. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, baru sebut tadi. Allah saksikan apa kamu buat sebenarnya. Kan? So macam itulah. Okey. Pergi pada ayat berikutnya. Allah nak cerita apa pula pada kita? As-salihat. Jadi Allah nak bagi isyarat pada siapa lelaki berwibawa. Sekarang Allah nak bagi tahu kita siapa dia perempuan yang solihah. Maka Allah kata fas-salihat, sifat yang pertama qanitat. Apa maksud qanitat? Perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah. Kan? Sebab itu Nabi pernah kata, tungkahul mar'ata li arba'. Perempuan dinikahi kerana 4. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat syadak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, perempuan dinikahi kerana 4. Yang pertama kerana cantiknya, kerana hartanya, kerana keturunannya, dan yang keempat kerana agamanya. Nabi kata pilih agama, kau bahagia, kau beruntung. Jadi dekat sini Allah kata perempuan solehah, syarat dia ataupun dipanggil seseorang itu sebagai wanita solehah kalau dia taat pada perintah Allah. Bila dia taat pada perintah Allah, automatik dia taat perintah Rasul. Maka automatik juga dia akan buat baik pada Allah dan juga pada suami dia. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Mereka yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tak ada. Oh, yang ni susah ni. Nak dapat, kalau kita dapat isteri yang solehah, qanitat ni, hafizat ni, berbahagia dan bersyukurlah. Sebab Nabi kata, dunia ini mata wa khair wa mata'id dunya wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Nabi kata dunia ni perhiasan semata-mata dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Cuba bayang Syam, duit kita banyak, isteri cantik ni. Cantik sangat sampai orang pun jealous. Macam mana Syam boleh menikah orang cantik? Macam mana Zul boleh menikah orang comel? Tapi kita sendiri yang berbahagia dengan pujian tadi tu, bila kita balik rumah letih-letih kena hujan, bawa food panda, Grab dan semisalnya, kita sampai masuk rumah, dia buat tak reti je. Dia tak sambut pun kita dengan senyuman. Dia tak sambut pun kita dengan pertanyaan, abang penat tak? Macam mana kerja hari ni? Abang nak kopi tak? Dia tak sambut. Agak-agak balik rumah tu happy ke tak?
Tak happy, cantik tak guna. Sebab tu at last Nabi kata pilih agama, kau bahagia. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, dia boleh jaga diri dia waktu kau tak ada. Kalau itulah isteri kau, kau patut bersyukur dan berbahagia. Saya ada beberapa teman minta pendapat. 2 orang. Setakat ni nak masuk 3 orang. Dia tanya, dia cerita pasal isteri dia. Dia tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz? Saya kata apa? Cerai. Cerai. Ish. Betul ke Ustaz? Saya kata, dah aku dengar keseluruhan cerita kau. Setelah adanya nasihat, setelah adanya itu dan ini, tetap juga malah dia ingkar dan dia merendah-rendahkan engkau. Maka betul lah kata Nabi, la yadkhulul jannata ad-dayuth. Ni cerita dayuth baru-baru ni kan. Tak akan masuk syurga Allah Ta'ala seorang lelaki yang dayuth. Mana taknya, waktu dia pergi kerja offshore bagai jalan jauh, tak balik 2-3 bulan, sang isteri dengan orang lain, macam-macam lah berlaku maksiat di balik kawan saya ni tak ada. So bila dah dinasihati, isterinya malah kata bertaubat sekejap lah, lepas tu buat balik. Apa lagi jalan keluar? So dia tanya kat saya kata kalau ingin dapat bahagia kembali pada Quran dengan sunnah, maka ini antara syarat-syaratnya. Nanti kita tengok kan. So saya kata cerai. Dan hari ni bila mana dia bercerai tu, alhamdulillah dia jumpa balik, dia kata hidupnya makin teratur, happy. Dia bagi nafkah macam biasa, tak jadi masalah pun. Nak bagi isyarat pada kita utama daripada perempuan. Kita ada power. So jangan itulah kadang-kadang terkesan dengan dunia ni, Ustaz kalau saya cerai dengan dia, siapa nak tanggung hidup saya pula? Dah dia pula harap bini dia tanggung. Tak jadi. Okey, patah balik pada ayat ini. Kita kalau dah dapat isteri yang solehah, yang pandai jaga diri, jaga maruah time kita tak ada ni, memang kena patut syukur. Saya nak masuk sikit lagi. Nabi pernah kata apa? Al-mar'atus solehah. Siapa dia wanita solehah, Zun? Apa ciri-ciri wanita solehah selain daripada ayat Quran? Dalam hadis Nabi kata, idza nazara ilaiha sarrathu. Isteri solehah ni, perempuan solehah ni, kalau kau tengok pun kau dah happy dah. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintahkan, kau bagi perintah, yang tolong buat kopi Ustaz, dia tak cakap banyak dah, dia pergi buat terus. Ini ciri-ciri wanita salihah. Wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami dia belah pi mana sekalipun, dia tetap jaga kehormatan diri dia. Di balik ketiadaan suami dia. So ini 3 ciri-ciri wanita salihah. Kena pesan kat isteri masing-masing. Semoga kita semua dikurniakan isteri yang salihah. Amin. Isteri-isteri ke isteri? Isteri salihah. Kan isteri-isteri takut pula nak sebut. Kalau salihah satu pun yakfina, cukup, betul ya? Macam tu betul-betul. Saya ada kenal-kenalan baru-baru ni pun kahwin 2, 3, 4. Nikah ramai. Tapi ketika Faiz datang jumpa aku, Faiz, saya jumpa dia, tak dan 50 saat, tak sampai 1 minit, Abang Midun. Menangis dengan risau ni. Saya kata, dah kenapa ni? Isteri aku lari, dia kata. Oh, sudah. So, macam itulah. Macam kata Zun tadi. Yakfina biwahidin. Idza kanatis salihah. Cukup juga. Satu walaupun, kalau dia dah salihah. Baik. Nabi lain. Nabi SAW pasal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dapat wahyu. Patah mana pun, kok mana pun, akan adalah orang yang memperjuangkan poligami dan akan ada yang senantiasa bermonogami. So, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Gitu saja sebenarnya. Okey, patah balik. Wallati takhafuna nushuzahunna. Dan ada pun perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz. Nusyuz, maksud dia apa? Kalau tengok dekat bawah tu, meninggalkan kewajipan sebagai seorang isteri. Seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya kalau isteri dah start buat perangai. Di sini Allah Ta'ala ajar. Apa nak kena bikin? Fa'idhuhunna. Tadi kita bincang dekat tadi. Kedai makan tadi. Ada soalan sampai kat saya. Ustaz pernah pukul isteri tak? Terkejut saya. Yalah, tapi tak mustahil. Ada. Kenalan-kenalan kita dia tampak soleh. Tapi dia suka pukul bini dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tampak soleh. Sebab tu tak boleh nak judge orang ikut penampilan. Okey, patah balik pada ayat ini, Allah kata kalau kau takut isteri kau menjadi perempuan yang nusyuz, maka Allah kata fa'idhuhunna, bagi peringatan, bagi pelajaran kepada mereka. Macam mana bentuk pelajarannya? Satu bagi nasihatlah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'.
tinggalkan mereka daripada tempat tidur. Kan? Tidur berasingan. Sebahagian berpendapat keluar 3 malam. Lepas 3 malam tu patah balik, kena lakukan hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim. Jumpa isteri, Assalamualaikum. Yang apa khabar? Sihat tak? So, itu di antara benda-benda pemula. Kan? Kemal tak menikah lagi. Ni benda-benda ni kita nak kena ambil peduli. Sebab kalau tak ada ilmu, memang kadang-kala dia berlarutan. Tadi Zun kata ada teman bagi nasihat macam mana? Kalau marah, tak usah berdiri. Tak ada, jangan berdiri. Kalau berdiri ni dia senang nak bergerak. Nak lempang lah, nak penumbuk lah, nak sepak, nak pijak lah. Sebab tu Nabi kata kalau marah, duduk. Kalau duduk, marah lagi, baring. Sebagian berpendapat, kalau baring pun masih lagi tak lut, mandi. Ataupun ambil uduk. Sebab api dipadam dengan air. So, begitu juga kemarahan. Baik. Watribuhun. Dah lepaskan, dah lepaskan. Maksudnya dah tinggalkan 3 malam, tak tidur sekali 3 malam. Allah kata kalau dia buat perangai juga, barulah pukul. Watribuhun. Tapi pukul tersebut bukan pukul yang apa kita sebut? Yang menyeksa lah, melukakan. Sebahagian pula sebut haram pukul muka pasal Nabi tak mengaku umat. Nabi kata laisa minna man latamal khudud. Bukan daripada kumpulan kami, golongan kami orang yang menampar-nampar muka. Jadi kalau nak pukul pun, sebahagian berpendapat hanya sentuhan mengajar. Sentuhan mengajar macam, faham tak? Gitu je. Macam tolak-tolak gitu je. Dia bukan tarik lajak ke apa. Tak. Yang menyebabkan, suami aku selama ni tak pernah pun tolak aku macam ni. Ataupun sentuh aku macam tu. So, ajar macam tu. Masih juga tak nak dengar. Itulah yang kena pergi ke next stage. Jumpa apa kita panggil tu? Jumpa apa kita panggil tu? Sebelum masuk mahkamah tu? Counselling. Kan? Pergi counselling. Jumpa kaunselor. Minta nasihat. Okey. Fa'in ata'nakum. Kalau dia dah mula taat semula kepada kalian, fala tabru alaihin nasabila. Tak usah cari-cari alasan. Tak usah cari-cari sebab nak bergaduh pula. Ni Allah pesan balik kat kita. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha tinggi lagi Maha besar. So nak bagi isyarat kepada kita tak usah besar kepala lah. Ikut je hukum mahkamah Allah Taala. Maka kita akan berbahagia. Wallahu taala a'lam. Jadi moga-moga kita berdoa semoga yang belum menikah cepat-cepat menikah. Dan yang ada pasangan hidup, jadilah suami yang soleh. Yang ada suami, jadilah isteri yang solehah. Semoga kita semua dapat disatukan dalam Jannatu Adnin. Amin ya Rabbal Alamin. Pasal janji Allah Ta'ala dalam surah Ghafir, dalam surah Mu'min, Allah kata, Rabbana wa adkhilhum Jannatu Adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang engkau janjikan, dan dia adalah syurga Adnin. Siapa yang akan masuk? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang akan berhimpun dekat syurga Adnin adalah mak ayah kita, tok nenek moyang kita ke atas. Wa azwajihim, pasangan-pasangan kita. Wa dzurriyyatihim, dan juga zuriat-zuriat bawah kita. Nampak tak? Jadi sebab tu saya sebut tadi, moga-moga dengan kesolehan kita, kesolehahan isteri kita, menyebabkan kita mampu bersatu dan bersanding semula dalam Jannatu Adnin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya, panjang umur rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.